Okey, soalan 3, faktorkan 2x tambah 16. Okey, so kita nampak 2 dengan 16 ada faktor sepunya ialah 2. Okey, jadi tinggal x tambah 8. Okey, yang ini pula, nampak tak beza antara dua kuasa sempurna. Kalau kamu masih ingat, Cikgu Pang pernah ajar A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B, A tolak B. Percaya tak? Kalau kamu tak percaya, kamu kembangkan balik. A darab A kuasa 2. A darab negatif B, negatif AB. Ni positif AB. Ni tolak B kuasa 2. Kalau kamu tengok betul-betul, tolak AB campur AB kosong. Betul tak? Ini kosong. So, A kuasa 2 tolak B kuasa 2 kan? So, M kuasa 2 tolak N kuasa 2 ialah M tambah N. M tolak N. Faham? Okey, soalan seterusnya. Raja di bawah menunjukkan titik P dan titik Q pada suatu sataka test. Okey, hitungkan jarak PQ. So, kalau kita nak cari jarak, kita kena tahu koordinat. Okey, ni 1, 2, 3. Sini pula negatif 1, 2, 3, 4, 5. Ni negatif 5. Okey, so koordinat dia ialah negatif 5. Kita kena baca X dulu, baru Y. Okey, sini 3, negatif 3. Okey, Q ialah 3, negatif 3. Baca X dulu, baru baca Y. Okey, so rumus jarak ialah okey, X kuasa X2 3 tolak negatif 5. Okey, beza antara X kuasa 2 tambah dia macam Pythagoras theorem lah. Tadi Cikgu Pang start dari 3, so yang Y pun saya kena start dari sini. Negatif 3 tolak 3. Okey, sebab rumus dia ialah X2 tolak salah tulis. X2 tolak X1 kuasa 2. Campur Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey, beza antara X. Nampak tak beza antara X? 3 tolak negatif 5. Okey, tambah beza antara Y. Negatif 3 ni tolak 3. So, 3 tolak negatif 5. Dia akan dapat 3 tambah 5. Okey, ni tolak 3 dapat negatif 6. Okey, 3 campur 5 ialah 8 kuasa 2. Okey, ini akan dapat 36. Berhati-hati apa benda kuasa 2 pun dapat positif Okey, kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 100. So, jawapan dia 10. Okey. Kita tengok 3C. Raja di bawah menunjukkan PQR adalah sebuah segitiga bersudut tegak. Oh, dia bersudut tegak So, maksudnya koordinat X ni mesti sama sebab dia garis lurus negatif 3. Cuma Y saya tak tahulah. Okey. Lepas tu, dia cakap apa? PQ. Dia cakap PQ ni, panjang C ni, ialah separuh QR. Separuh QR. Okey, so maksudnya saya kena cari jarak QR dulu. Okey. Yang situasi ni senang sikit daripada yang condong. Okey, sebab X dia sama. Nampak tak? Y dia sama. Sorry. Y dia sama. Salah cakap. Y dia sama. Okey, jadi kita cari beza X sahaja. Sebab Y dia sama. Dia garis yang mengufuk. Okey, so jarak QR sama dengan 3 tolak negatif 3. Okey, ingat semasa kita cari jarak macam ni, kita guna nombor yang besar. Nombor yang lebih besar adalah 3. Maksudnya kita cari beza dia lah. Nombor yang besar adalah 3 tolak negatif 3 So, 3 tolak negatif 3 dapat 3 campur 3 dapat 6. Okey, tapi kalau kamu nak guna yang macam tadi, X2 tolak X1 kuasa 2 campur Y2 tolak Y1 kuasa 2 pun boleh, tapi nanti jawapan dia sama je. Lebih senang buat macam gini je. Jarak sini 6. Lepas tu dia cakap PQ ialah separuh QR. Okey, separuh QR ialah 3 lah kan. So, sini 3. So, boleh tak cari luas segitiga? Boleh.
Luas ialah separuh, darab tapak dia 6. Okey, tinggi dia 3. Okey, kita ringkaskan. Tapak 9. 9. Dah siap. Okey, soalan seterusnya. Raja di ruang jawapan menunjukkan objek P dipetakan kepada objek P prime di bawah suatu pantulan. Nyatakan paksi pantulan. Okey, paksi pantulan kalau kamu tengok sini dua kotak, sini kotak, dua kotak. So, cermin dia kat paksi Y. So, tulis paksi Y. Itulah jawapannya. Jangan salah tulis. Paksi Y. Okey, nombor 3E. Okey, raja di bawah menunjukkan poligon Q dan paksi pantulan RS. Okey, lukis imej bagi poligon Q di bawah pantulan pada garis AS. Okey, ini pantulan kan. So, pantulan dia sebenarnya kalau kita nak kira ada banyak cara lah. Okey, saya tunjuk cara macam ni dulu lah. Saya tunjuk cara macam ni dulu. Okey, kita 1, 2, 3. Mesti 90 darjah. 1, 2, 3. Okey, buat satu titik kat sini. Ni berapa kotak? 1, 2, 3 juga. 1, 2, 3 juga. Okey, buat satu titik kat sini. Okey. Supaya tak serabut saya padam. Selepas saya dah buat titik saya padam Okey, ini saya dah set lukis ini dah set. Okey, titik ni pula. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, satu titik lagi. Tapi padam balik kalau tak serabut banyak banyak contengan nanti serabut. Okey, ni 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ni tadi saya dah lukis okey, okey. Yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kat sini. Okey. Yang ini tadi kalau 7. Kalau sini 6 lah kan. So, kat sini. Okey, ada lagi tak titik yang saya tak lukis? Oh, ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kat sini. Okey, saya padam dulu contengan tu supaya tak serabut. Okey, lepas tu saya sambung. Saya sambung ini condong. Tapi guna pembaris Jangan lupa guna pembaris. Mesti kemas. Okey, guna pembaris. Dah siap. Okey, kalau ada satu cara lagi. Okey, kejap. Tadi saya guna cara yang gerak lepas tu 90 darjah kan. Ada satu cara lagi. Kita boleh kira macam ni. 1,5. So, semasa pantau setengah 1. Boleh juga. Okey, 1,5. Setengah, mesti serong Setengah 1. Okey, ini 1, 2, setengah. Setengah 1, 2 pun boleh juga Ni 1, 2, 3 setengah. Setengah 1, 2, 3. Nampak tak? Ni dipantau garis sini kan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pantau kat sini. Dah siap lukis, baru kita sambung semua titik. Itu pun satu cara juga. Okey. Kita pergi soalan seterusnya. Nombor 4. Okey, raja di bawah menunjukkan sebuah segi 4 sama. Diberi perimeter segi 4 sama ialah 4x tolak 16y. Okey, maksudnya jumlah semua. Dia semua sisi sama. Dia ada 4 sisi. So, 4x tolak 16y. Saya nak cari satu sisi, saya kena bahagi dengan 4. Sebab dia nak cari luas. Luas mesti perlukan sisi. Okey, so saya faktor juga. Sebab dia ada faktor semuanya 4 dengan 16 Okey, so selepas saya faktor 4 tinggal x lah. Tapi sini ada 4y lagi. Okey, bahagi 4. Kalau kamu tak percaya, kamu kembang balik 4x, 4 darab x, 4x lah.
4 darab 4 dapat 16. Ataupun kamu boleh buat macam ni. 4x tolak 16y bahagi dengan 4 pun boleh. Dapat 4y macam ni. Okey, ni kita boleh ringkaskan. Jawapan dia x tolak 4y. X tolak 4y. So, macam nak cari luas dia? Luas dia sama dengan x tolak 4y panjang darab lebar, betul tak? Ah. So, jawapan dia X tolak 4Y kurungan kuasa 2. Kalau kamu nak kembangkan pun tak salah. Jawapan dia maksudnya sama. Okey, kamu kembangkan X kuasa 2 tolak 4XY tolak 4XY campur 16Y kuasa 2. Boleh juga terima. Tak ada masalah. Okey. Tapi jangan salah kembang lah. Kalau salah kembang, salah. Okey. Soalan seterusnya 4B. Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, diberi luas segitiga. Tengok tidak bagi rumus. 1/2 AB. Cari nilai A apabila diberi luas ialah 105. Okey, maksudnya 105 ialah L. Sama dengan 1/2 A tak tahu. Tapi B dia dah bagi 14. Semasa kita nak darab, kita kena tulis kurungan. So, Cikgu Pang nak ganti nilai. L tu 105, 1/2. Okey, A tak tahu. Darab 14. Lepas tu ini boleh ringkaskan. 2 dengan 14 sebab darab kan boleh ringkaskan. 14 bagi 2 dapat 7A. Okey, seterusnya. A ni ialah 105 bahagi 7. Sebab benda ni pindah ke sana menjadi bahagi. Jadi A sama dengan 15. Okey, kita pergi soalan seterusnya. 4C diberi set pasangan tertib macam gini. Okey, kalau kamu perhatikan, dia nak kamu cari nilai P dan Q kan? Okey, kamu tengok yang koordinat X ni. Kita tengok koordinat X. Dia ada pola. 1, 2, P, 4, 5. Kamu rasa apakah nombor ni? Cuba teka. 1, 2, apa 4, 5? P sama dengan 3 sebab pola dia tambah 1. Perasan tak? Pola dia tambah 1. Okey. Koordinat Y pula. Okey, tak apa kita tengok koordinat Y. 2, 4, 6, Q, 10. Kamu teka apa ni? Nampak tak pola dia? Tambah 2. Perasan tak? Okey, jadi Q sama dengan apa? Q ialah 8. 6 campur 2 dapat 8. Okey, so dah dapat lah. Okey, soalan seterusnya. Jadi bawah menunjukkan satu hubungan antara X dan Y. Apakah hubungan itu untuk... adakah? Okey, adakah hubungan itu suatu fungsi? Okey, ini hubungan jenis apa? Uh, apakah maksud fungsi? Fungsi setiap input hanya mempunyai satu output, betul tak? Kalau kamu tengok buku teks, setiap input hanya ada satu output. Maksudnya kalau kamu tengok sini, katakanlah sini 1, 1, 2, 3, 4. Contohlah sini 4. Okey, kalau saya ada satu input, betul tak ada satu output? Maksudnya koordinat ni 1, 4. Ada satu input, ada satu output. Ataupun kita boleh cakap juga satu objek, ada satu image. Betul tak? Jadi kalau objek kat sini, ada objek, ada image. So, itulah maksud dia fungsi. Ini sebenarnya, kalau kita tengok sini, -1 ni pun ada objek, ada image kat koordinat ni lah -1, 4. Sebenarnya ini ialah hubungan banyak kepada 1. Tapi banyak kepada 1 pun setiap objek dia ada satu image sahaja. Betul tak? So, ini ialah fungsi. Okay? So, kata ya kerana setiap objek, kalau kamu cakap setiap input boleh, tak ada masalah. Sebab buku teks dia tulis satu input. Setiap objek hanya, perkataan hanya ni penting, hanya mempunyai
satu image. Kalau kamu nak tulis output pun boleh. Input, output. Object, image. Okay. Next. Kita tengok soalan seterusnya. 4E. Okay. Tengok. Perubahan masa dia. 0 bagi 1 saat. 1 bagi 2 saat. 2 bagi 3 saat. Nampak tak dia konsisten? Okey, sini pula 0 tambah 20 tambah 20. 20 tambah 20 tambah 40. 40 tambah 20 tambah 60. So, adakah laju dia seragam? Seragam kan? Kenapa? Sebab, okey, so, ya, jawapannya ya, seragam. Okey, kerana perubahan jarak yang sama dalam selang masa yang sama. Okey. Kenapa saya boleh cakap perubahan jarak yang sama dalam selang masa yang sama? Kalau kamu tengok rumus laju, masih ingat tak rumus laju? Ialah jarak bahagi masa. Masih ingat? Laju ialah jarak bahagi masa. Okey, so kalau katakanlah sini. Dia dari sini ke sini 20 meter. 20 meter bahagi berapa saat kat sini? 1 saat. Betul tak 20? Betul. Okey, lepas tu dia dari sini ke sini dah 40 meter kan? So 40 bahagi 2 saat. Betul tak 20 juga? Okey, dari sini sampai sini 60. 60 dia bahagi 3. Okey, dari sini sampai sini dah 3 saat. Okey, sama juga 20. So dia seragam. Jarak bahagi masa. Kerana perubahan jarak yang sama dalam selang masa yang sama. Okey. Okey, soalan seterusnya.